Tapi ini sebagai tanda syukur kita pada Tuhan, kerana Tuhan bagi kita rezeki, kami kongsi supaya sama-sama gembira, senyum kan? Itu tanda sayang kita lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini 22 Ogos 5 pagi. Okay, bermula pada hari ini insyaAllah kita sehingga 25 Ogos kita akan bermulanya Kembara Dakwah ke Paitan Sabah. Jadi nantikan kembaranya. Okay, jom kita nak pergi ke KLIA 2. Kita kumpul di sana bersama dengan peserta-peserta Kembara Dakwah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun tiba ke KLIA 2. So kita akan bergerak ke Kota Kinabalu terlebih dahulu. So bersama dengan kita hari ini daripada Semenanjung ada 9 orang, 6 peserta dan 3 orang staf daripada Hidayah Center Foundation Pusat. So insyaAllah doakan kami. Okay, so Alhamdulillah kita dah pun selamat tiba di Kota Kinabalu, Sabah. So sekarang ni kita nak pergi ke kaunter immigration untuk ambil bagasi semua and so on. Okay, so mungkin ada yang tanya apa tujuan kita buat Kembara Dakwah ke Paitan ni. Okay, so tujuan utama kita adalah kita nak pergi menyantuni masyarakat pedalaman, khususnya masyarakat non-Muslim dan juga mu'alaf di bawah santunan Hidayah Center Foundation. Dan juga kita sendiri nak bawa peserta-peserta kita ni untuk merasai pengalaman macam mana berdakwah di lapangan bersama dengan dai-dai kita di Hidayah Center Foundation. Jom. Okay, so kita akan mulakan kembara kita ni. Jadi bila dah sampai bumi Sabah, kita akan pas kepada kita punya person in charge lah dekat Sabah ni, ketua rombongan di Sabah, iaitu Saudara Zulfikar. Jom. Okay, ini ketua rombongan kita. Dia so apa-apa yang akan berlaku lepas ni adalah atas tanggungan dia lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar bin Sahinin, asal daripada Ranau dan bertugas di Hidayah Center Kota Kinabalu. Okey, selepas ni kita akan bergerak ke Kota Marudu dahulu untuk singgah makan tengah hari, kemudian solat Zuhur dan Asar, kemudian baru kita bergerak ke Paitan lah. Alhamdulillah, kami baru sampai di Kota Marudu untuk singgah makan, rehat dan juga solat. Dan selepas ini kami akan teruskan semula perjalanan kami ke Paitan yang mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam atau ke 5 jam daripada Kota Marudu. Assalamualaikum. Sekarang sudah 8.30. Kami baru tiba di Kampung Dampiron, Paitan, yang mana kami bertolak daripada KK tadi pada jam 12 Kota Kinabalu Airport, dan sekarang baru sampai di Kampung Dampiron 8.30 malam. Dan alhamdulillah semua selamat tiba di Kampung Dampiron, dan
besok kita akan sambung aktiviti yang seterusnya. أشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين. Kopi hamstring. Ada hamstring tak? Kopi nak suruh buang gula. Kopi buang gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk di kampung Pulut Tali Dusun, menyantuni masyarakat di kampung Pulut Tali Dusun. InsyaAllah salah satu program yang kita laksanakan di sana iaitu sukan nikah, iaitu lelaki kita buat pertandingan lastik botol, kedua kita bagi wanita kita buat pertandingan kupas pinang, dan bagi kanak-kanak isi air dalam botol, dan seterusnya kita akan ziarah rumah ke rumah, rumah mualaf dan rumah yang belum Islam, insyaallah.
Ini sebagai tanda syukur kita pada Tuhan kerana Tuhan bagi kita rezeki, kami kongsi supaya sama-sama gembira, senyum kan. Itu tanda sayang kita lah. Tanda sayang kami pada kalian. Sudi terima, moga sehat kan. Sehat, boleh bekerja lagi insya-Allah. Itulah diorang, saya punya kawan-kawan sana. Cuba lambai sikit. Diorang. Saya bawa dorang Semenanjung dari Kuala Lumpur dengan Selangor bawa pergi sini. Okey, jumpa lagi. Panjang umur, jumpa lagi. Johannes. Aja. Masuk. Pegang. Pandai, adik pegang pandai. Kami sekarang berada di rumah mualaf kita di Kampung Mulut Kalijusan. Inilah keadaan mereka. Kita doakan supaya mereka istiqomah dalam Islam. Kita pada malam ini, alhamdulillah, dia punya bos berlihat saya tidak boleh kita di samping itu juga tentunya Facebook yang sangat bermanfaat. Dan Piran Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Pangkalan Solan, Kampung Solan. Sekarang sebentar lagi kita akan menaiki bot ke tempat lokasi, yaitu Kuala Lingkabau. Kita bersama dengan mualaf sana dan masyarakat yang belum Islam.
untuk menyampaikan bantuan kepada mereka dan berkongsi sedikit berkaitan dengan Islam. InsyaAllah kita jumpa di sana. Pernah seragam? Ayalah, penggulan seragam. Jumpa nak kata ikut isu tak? Dah, teman kong, apa ingat aku air nulis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tengah perjalanan pergi ke Ulu Nikabau. Mengambil masa dalam 10 hingga 15 minit. Dapatlah kita merasa kerana sungai ini merupakan ini Sungai Sugut, merupakan laluan utama masyarakat orang sungai di seluruh Sungai Sugut, orang sungai yang melalui duduk di pesisiran sungai ini. Sungai ini merupakan laluan utama sebelum adanya jalan raya. Sungai Sugut ini juga salah satu laluan pergi ke Beluran, Sandakan dan di mana-mana tempat. Dulu mereka hanya pakai dayung sahaja. Waktu ketika itu belum ada bot ataupun perahu yang macam ini. Jadi mereka mengambil masa berhari-hari untuk sampai di terusan Sugut di Pantai Buring. Itu untuk mencari rezeki pada waktu itulah. Tapi alhamdulillah sekarang ni bot sudah ada. Kemudahan yang semakin masyarakat miliki dapat memudahkan untuk mereka mencari rezeki lah. Dan sungai ini juga salah satu tempat untuk mereka mencari ikan sungai di tempat ini. Sini ada musim lah, musim udang, musim ikan-ikan jenis ikan yang lain. Dan di sini juga sungai ini buaya memang ada lah sini. Cuma kalau di sini di kawasan Nikabau ini masih kurang, tapi kalau di bawah sana itu banyak buaya. Baru-baru ini bulan yang lepas ada seorang kita punya ayah kepada pelajar tajaan kita yang belajar di IDIP. Ayah dia telah dibaham buaya. Jadi kita doakan supaya ayah kepada pelajar tajaan kita ini ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun keluar daripada Paitan. Okey, jadi kita punya kita akan ke Kundasang untuk para peserta
orang kata apa, bonus lah kepada para peserta untuk merehatkan diri setelah 2 malam kita di Paitan untuk kembali dakwah. So sepanjang dalam perjalanan ke Kundasan ni kita berhenti di Ranau, Ladang Teh Sabah untuk solat dan juga bagi peluang kepada para peserta yang belum pernah lagi ke sini. Okay, so di belakang saya ni ada Masjid Al-Hidayah. Okay, kebetulan namanya sama dengan CPCP dengan Hidayah Center Foundation. So jom kita solat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti makan malam dulu sebelum kita check in homestay di Anuh Cafe Kundasang. Lepas makan ni baru kita ke Kundasang check in homestay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari keempat Kembara Dakwah Paitan. Bermaksud kita hampir sampai ke penghujung Kembara Dakwah ini. Jadi pada hari ini, hari yang terakhir, kita membawa peserta kita untuk bersiar-siar di sekitar Kundasang dan juga selepas ini di sekitar Kota Kinabalu. Jadi so hari ini kita kepada program sana santai sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kami berada di Aquafarm Kundasang. Aquafarm Kundasang merupakan destinasi yang last untuk di Kundasang. Dan kemudian selepas ini kami akan bertolak ke Kota Kinabalu. Untuk pengetahuan semua, aquaponik ini sebenarnya dibina selepas 2015 menurut sumber daripada pemilik kebun ini sendiri, yaitu Tuan Azizul Julirin. Merupakan belia usahawan yang menjadi ikon kepada belia di Sabah, yang mana sistem penanaman ini dinamakan sebagai aquaponik, yang mendapat idea daripada Jepun. Pada ketika itu, pada tahun 2015, selepas terjadinya bencana gempa bumi di Sabah pada 2015, yang mana gempa bumi itu mengganggu sistem perpaipan ataupun sistem pengairan di Ranau dan di Kundasang secara khususnya, yang mengganggu sistem air para pekebun, yang menyebabkan susah mendapat bekalan air untuk siram tanaman. Jadi beliau mengambil idea daripada apa yang dia pernah belajar ketika menuntut ilmu, ketika belajar di Jepun dulu. Dia membawa idea itu ke sini untuk buat sistem aquafarm, dan beliau merupakan yang pertama buat sistem aquafarm di Kundasang dan di Ranau lah. Okay, Alhamdulillah,
kita telah pun selesai Kembara Dakwah 2.0, okay, edisi Paitan pada kali ini. So kita pun telah mendapatkan feedback daripada para peserta yang alhamdulillah rata-rata berpuas hati dengan Kembara Dakwah yang telah dianjurkan oleh Hidayah Center Foundation pada kali ini. Kepada anda semua yang di luar sana yang belum berpeluang lagi untuk mengikuti Kembara Dakwah seperti ini, jangan risau. Okay, insyaAllah di Hidayah Center Foundation, kami di Hidayah Center Foundation akan menganjurkan lagi siri yang seterusnya untuk Kembara Dakwah ini. Okey, pastikan anda terus mengikuti media sosial kami Hidayah Center Foundation untuk terus mendapatkan info-info dan update yang terkini yang pastinya anda tak akan ketinggalan tentang Kembara Dakwah seperti ini. Okey, sekian sahaja daripada kami dari tim Kembara Dakwah 2.0 Paitan. Jadi nantikan sama-sama Kembara yang seterusnya. Satu perjalanan 1000 makna menyantuni jiwa, menyebar cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Umar bin Zulkifli. Alhamdulillah sepanjang Kembara Dakwah di Paitan ni, saya rasa teruja lah kerana banyak yang saya belajar daripada Kembara ni. Antara yang saya boleh kongsikan pada masa ni adalah bagaimana dai-dai Hidayah Center menyantuni masyarakat non-Muslim dan khususnya Muslim yang ada di pedalaman. Bagi saya mencabar sebab pedalaman ni kita tahu juga akses jalan raya, kemudahan semua tidak mencukupi kan. Tapi dengan cara dan apa yang Hidayah Center dai-dai ini berikan, saya rasa bagus. Jika ada peluang sekali lagi untuk saya join aktiviti mereka, kalau mereka buat, memang saya akan join lah, insyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Nurini Danisha binti Danil. Saya dari kampung Kuala Lingkabau dan saya sudah masuk Islam sejak lahir lagi. Perasaan saya tentang program ini, saya merasa macam gembira lah sebab ada orang yang boleh buat perkongsian, lepas tu bagi sumbangan dengan orang-orang kampung dari kampung saya sendiri, dan tengok orang-orang dari kampung saya ataupun keluarga saya sendiri rasa happy. Lepas tu saya mau cakap terima kasihlah dengan penyumbang sebab baik hati bagi sumbangan untuk kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi bin Abdullah. Saya memeluk agama Islam pada tahun 2006. Hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak penganjur karena melawat kampung saya, dan saya amat bersyukur karena lebih mendekati dan memahami tentang agama Islam. Ucapan saya untuk penyumbang, terima kasih dan semoga Allah membalas apa yang telah kalian buat pada kami. Silent